sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Anis Lia Limau dari tingkatan 5A dari Sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar Nombor 1 Sibu Sarawak. Hari ini saya ingin mengulaskan sebuah cerita yang bertajuk Pembentukan Bangsa Malaysia. Buku ini merupakan sebuah buku yang berpengetahuan am. Buku ini juga merupakan hasil karya Halimah Abdul Rahman. Buku ini menceritakan bahawa negara kita terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka termasuklah kaum Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Bidayuh dan pelbagai lagi. Bagi membentuk perpaduan yang lebih kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia, penyatuan kaum diperlukan bagi membentuk satu bangsa yang bersatu padu yang dikenali sebagai bangsa Malaysia. Apa yang saya suka tentang buku ini ialah bahasanya yang sangat menarik dan ilustrasi gambarnya yang sangat menarik membuatkan saya seolah-olah berada dalam cerita tersebut. Melalui buku ini saya dapat belajar bahawa kita perlu ada sikap saling memahami, sedia bertolak ansur, bermufakat dalam menangani masalah dan sebagainya. Saya amat mengusul-usulkan buku ini kepada rakan-rakan kerana keharmonian hidup penduduk berbilang kaum inilah yang menyebabkan banyak negara luar mengambil negara kita sebagai model kejayaan pembinaan interaksi nasional. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya baca, iaitu novel Bayang Sofia. Buku ini menceritakan tentang seorang pekerja di syarikat Rice yang bernama Sofia. Sofia seorang yang merendah diri walaupun dia hebat. Penolong pengurus Sofia iaitu Jess telah memberikan tugasan yang sukar kepada Sofia dengan tujuan untuk menjatuhkan Sofia. Walaupun begitu, Sofia
Sofia berjaya melaksanakan tugasnya dengan cemerlang. Hal ini menyebabkan Jess semakin iri hati kepada Sofia. Pengajaran yang kita perlu ambil daripada novel ini ialah kita tidak boleh berasa cemburu terhadap kejayaan orang lain. Kita juga tidak boleh membandingkan kejayaan kita dengan orang lain kerana kejayaan setiap orang berbeza. Watak kegemaran saya dalam novel ini ialah Sofia. Hal ini kerana Sofia seorang yang bijak. Apabila dia bercakap, dia memberi percakapannya penuh dengan fakta. Apabila dia membuat keputusan yang dibuatnya sangatlah matang, teratur dan berasas. Pendapat saya tentang novel ini ialah bahasa yang mudah difahami oleh pembaca. Hal ini kerana novel ini lebih kepada bahasa casual daripada formal. Selain itu, novel ini mempunyai plot yang menarik menyebabkan pembaca tidak mudah bosan membacanya. Akhir sekali, politik bekerja yang menarik. Itu sahaja perkongsian saya hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera yang dirahmati guru dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin membicarakan buku yang bertajuk Abu Nawas Perdaya Raja. Buku ini tergolong dalam genre fiction dan mengandungi sebanyak 32 muka surat. Secara ringkasnya, buku ini mengisahkan tentang seorang hamba yang harus mengikuti kehendak raja yang selalu di luar jangkaan orang biasa. Tujuan raja sebenarnya ingin mengenakan hambanya Abu Nawas. Rajanya meminta Abu Nawas untuk mendengarkan permintaannya, yaitu menghitung jumlah bintang di langit dan menunjukkan di mana letaknya pusat bumi. Semua ini merupakan muslihat rajanya kepada Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas sedar ini adalah muslihat khalifah untuk mengenakannya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sebatang tongkat dan sekeping belulang kambing yang bulunya masih tebal ke istana. Abu Nawas memberitahu khalifah Abu Nawas memberitahu rajanya seberapa banyak bintang di langit dengan menyuruh rajanya mengiras sekeping belulang. Manakala raja terus menanyakan di mana pusat bumi itu kepada Abu Nawas.
Abu Nawas terus membawa rajanya keluar istana untuk memberitahu khalifah di mana letaknya pusat bumi itu. Abu Nawas menancapkan tongkatnya di tanah depan asrama maaf. Abu Nawas menancapkan tongkatnya di depan istana, lalu memberitahu rajanya bahwa disitulah terletaknya pusat bumi, dengan mengatakan bahwa mengambil seutas tali dan mengukur dari timur ke barat, selatan ke utara. Akhirnya Abu Nawas berjaya mengatasi muslihat yang hendak mengenakannya. Khalifah benar-benar percaya dan terpedaya dengan jawaban Abu Nawas. Watak utama dalam buku ini ialah Abu Nawas. Watak ini digambarkan sebagai seorang yang bijaksana. Contohnya, Abu Nawas berjaya memperdayakan Raja Khalifah dengan kepintarannya. Selain itu, terdapat juga watak sampingan seperti Khalifah. Ciri-ciri watak sampingan ialah seorang khalifah merupakan raja dan suka mengenakan hambanya, yaitu Abu Nawas. Buku ini syarat dengan nilai murni dan pengajaran. Antara nilai murni adalah nilai kebijaksanaan, yaitu Abu Nawas bijak dalam mengatasi khalifah yang selalu ingin mengenakannya. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita supaya tidak mengenai orang lain. Itu saja daripada cerita saya. Sekian.